Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak tunjukkan cara-cara macam mana kita nak groom warna ikan kita dan apa tujuan untuk kita groom warna ikan kita. So, kejap lagi saya akan terangkan satu persatu. Tengok video ni sampai habis. Mana yang baru lagi di channel saya, jangan lupa untuk korang tekan subscribe dan support Pak Tam Beta. Okey geng, apa tujuan untuk kita groom warna ikan naga kita Okey, tujuan untuk groom warna ikan naga kita ni adalah untuk kita mengeluarkan warna kepada ikan naga kita lah, dan juga untuk memekatkan warna ikan naga kita supaya ikan naga kita tu nampak cantik. Itulah tujuan untuk kita nak groom warna ikan naga kita. Okey geng, yang pertama tadi saya dah terangkan apa tujuan untuk kita groom warna ikan. So yang kedua ni saya akan terangkan penggunaan bekas bekas untuk kita nak groom warna ikan. Okey, macam yang korang nampak kat depan saya sekarang ni, ada dua bekas, iaitu tank kaca dan juga satu lagi SU tank SU tank. So ada lagi satu bekas, iaitu ni bekas ni, bekas mineral 4 liter tak silap saya ni. So untuk kita nak groom warna ikan laga kita, kita kena pakai bekas yang lebih kecil, macam yang korang nampak ni lah So apa tujuan untuk pakai bekas kecil ni? Okey, tujuan dia adalah untuk kita melambatkan pembesaran ikan. Sebab kita nak groom warna je, bukan nak groom saiz. So untuk bagi korang faham, okey, contohnya macam saya ada ikan convocation saya nak masuk kelas junior. Okey, kelas junior ni kebiasaannya penganjur akan buka saiz 3.2 ataupun ke 3.4 cm. So jadi saya akan menggunakan bekas yang kecil ni sebab saya tak nak ikan saya dia oversize. Bila dah oversize, saya dah tak boleh masuk kelas junior. So jadi saya kena masuk kelas lain lah So untuk saya nak masuk kelas junior ni, saya nak groom warna ikan laga saya kena menggunakan bekas yang kecil ni. Sebab dia adalah untuk kita tak nak bagi dia oversize. Sebab kita dah setting untuk dia masuk kelas junior. Okey, tadi saya dah terangkan tujuan untuk kita groom warna ikan dan juga bekas bekas kita gunakan untuk kita groom warna ikan laga kita lah. So yang ketiga ni saya akan terangkan bahan-bahan yang perlu kita ada untuk kita groom warna ikan laga kita. So yang pertama, garam biru Okey, garam biru ni tak kisah sama ada korang nak guna garam dapur boleh ataupun garam ikan. Itu terpulang kepada korang. Okey, yang kedua tentang ubat tentang ubat penjagaan air ataupun mencegah ikan kita terkena penyakit. Macam S1, macam ubat biru ataupun AOG AOG ini pun terpulang kepada korang. Dan juga tengok kos korang. Kalau korang ada duit lebih, kalau korang nak menggunakan AOG ni pun boleh, ataupun korang boleh beli ubat yang lain lah So kalau korang tanya saya guna bahan apa je untuk saya groom ikan laga saya. Okey, yang pertama saya menggunakan garam. Yang kedua saya menggunakan S1. Yang ketiga saya menggunakan AOG. Yang keempat saya menggunakan flare. Yang kelima saya menggunakan pati sisit. Ni pati sisit. Okey, so ubat biru ni kita tak pakailah sebab kita dah ada garam biru. So kalau korang menggunakan garam ikan, korang boleh menggunakan S1 ataupun ubat biru ni lah So dekat sini saya nak tunjukkan cara penggunaan dia. Okey, so ni contoh sebab saya bukan nak groom warna ikan laga, saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak groom
warna ikan laga kita. So air yang kita gunakan adalah air yang tanpa klorin, bebas klorin. So ketinggian air pun tak kisah. Kalau saya lebih suka buat tinggi. Kalau korang rasa buat setengah saja, setengah saja pun cukup, itu terpulang kepada korang. So kat sini kita dah ada air, kita dah ada SU tank. So kita kena letak garam. Okey, garam ni kalau SU tank biasanya saya akan letak 2 cubit. Okey, 2 cubit. Okey, kita dah letak garam 2 cubit. Kita tengok ikan apa yang kita nak groom. Okey, sekiranya ikan tu HMPK. Okey, HMPK biasanya flare ni saya letak dalam 9 titik sahaja. Okey, flare ni 9 titik. Ada juga orang letak 5 titik, ada juga orang letak 3 titik. Itu terpulang kepada breeder tu sendiri. Okey, yang ini kita letak 9 titik. Ini kalau cara saya lah. Kalau HMPK saya letak 9 titik. Okey, yang seterusnya AOG. AOG ni biasanya kalau saya tukar air ataupun saya groom ikan, saya akan letak dalam 3 titik sahaja. Okey, 3 titik kita letak dalam ni. Dan seterusnya ubat S1. Ubat S1 ni pun saya letak dalam 3 titik sahaja, dekat dalam SU tank. Okey, 3 titik. So garam tadi kita dah letak. So yang last sekali adalah pati sisit ataupun pati ketapang. Itu pun ikut kepada kehendak korang. Kalau korang ada daun ketapang pun korang boleh guna. Kalau korang ada akira pun korang boleh guna. Ataupun air-air yang lain. Sebab kat pasaran memang banyak keluar air-air yang macam kita nak groom, seperti black water, ada pati ketapang, ada pati sisit. So korang pilih saja mana yang sesuai dengan korang. So kebiasaannya bila saya nak groom warna ikan laga, saya akan letak 3 penutup. 3 penutup ni saya akan letak. Kalau korang rasa nak pekat, korang boleh letak pekat. Kalau korang rasa tak nak pekat, korang boleh tak payah letak pekat lah. So masa, okey. So masa untuk kita groom ikan ni tergantung kepada kehendak kita sendiri. Kalau kita tengok ikan kita dah cantik, kita tak payah groom lah. Kalau kebiasaannya saya tengok ikan yang saya nak groom. Okey, sekiranya ikan yang saya nak groom tu 80% warna dia dah keluar, lagi 20% warna dia belum keluar. So jadi saya kena tunggu sampai warna dia full block. Bermaksud penuh lah dia punya finish, dia punya body, semua ada warna. So jadi saya akan ambil masa selama 2 minggu ataupun ke sebulan. So untuk pergantian air, kebiasaannya saya akan tukar 3 hari ataupun ke 4 hari sekali. Tu terpulanglah kepada korang. Kalau korang nak tukar seminggu sekali pun boleh. Tapi kalau cara saya groom warna ikan, kebiasaannya saya akan tukar 3 hari ataupun ke 4 hari sekali lah. Kita tukar air ikan laga kita. So makanan So makanan yang kita gunakan adalah makanan hidup. Sebab makanan hidup ni akan membantu ikan kita mengeluarkan color dan memekatkan lagi warna dia. So untuk penggunaan pellet ni saya tak sarankan lah. Tapi boleh je kalau korang nak menggunakan pellet. Tapi mungkin agak lambat lah untuk warna dia nak keluar. Okey geng, so saya harap penerangan saya dan cara saya boleh memahamkan korang. So kalau korang tak faham ataupun korang ada cadangan, korang boleh tinggal je komen dekat bawah tu. InsyaAllah nanti saya akan balas. Okey geng, sampai di sini sajalah video saya. Dan saya nak ucapkan selamat tahun baru pada semua subscriber saya. Dan saya nak ucapkan terima kasih sebab korang dah support saya. Hanya Allah saja yang dapat membalas jasa dan baik korang.